عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur Rembau, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal-awal pagi ini, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesempatan untuk terus bernyawa sampai ke pagi ini, tuan-tuan, dan kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama solat subuh secara berjamaah dan juga dapat duduk sebentar cuma untuk kita meneliti dan cuba memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala ini yang disampaikan untuk panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Minta maaf tuan-tuan, suara tak berapa clear ni. Nak penuh sesemua kat ni, dah panih dah lah. Jadi tuan-tuan, pagi ni kita bermula pada ayat yang ke-66 daripada suratul Namli, iaitu pada muka surat yang ke-24. Ayat 66 surah An-Namli, muka surat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balid daraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakkim minha amun. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما
يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم بل ادارك علمهم في الآخرة mim mati bertemu dengan fa izhar syafawi. Mim tu mati, tiada ada tanda mati di atasnya. Maka menurut kaedah penulisan Nusam Usmani ini, itu tanda tak dengung. Ilmuhum fil akhirah. Cuba tengok fil akhirah tu. Ini kadang-kadang selalu juga tersilap ni. Kalau ada huruf lam alif, hamzah duduk tengah-tengah antara lam dengan alif. Maknanya hamzah tu kena baca panjang, al-akhirah. Tapi kalau jumpa huruf lam alif, hamzah tu duduk di atas kepala alif, maka hamzah tu dibaca dengan pendek. Fil ni panjang ni, fil akhirati bal hum fi syakkin. Hum fi syakkin sama dengan ilmuhum fi. Kedua-duanya mim mati bertemu dengan fa, huruf yang sama, yang serupa. Izhar syafawi dibaca dengan jelas dan nyata. Bal hum fi syakkim minha. Tanwin bagi dua di bawah bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah dibaca dengan dengung qadar 2 harakat. Tanwin bagi dua tu tak selari kan? Itu tanda dengung. Fi syakkim minha. Minha nun mati bertemu dengan ha, izhar halqi dibaca tanpa dengung juga. Minha. Bal hum minha. Hum minha. Mim mati bertemu dengan mim. Ini idgham mutamasilain ataupun idgham mislaini ataupun idgham saghir, sama itu. Kena baca dengung qadar 2 harakat bila mim jumpa mim. Dalam bahagian mim mati ada 2 huruf yang dengung kan. Bila mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, semuanya tak dengung. Jadi maknanya pada bahagian mim mati ni mudah. Bal hum minha. Minha dah kita bincangkan, sama seperti fi syakkim minha, itu izhar halqi dibaca tanpa dengung. Amun. Amun tu man arid lis sukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baliddaraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi syakkim minha. Bal hum minha amun. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsirannya. Sebaliknya, pengetahuan mereka tidak sampai mengetahui akhirat itu. Bahkan mereka masih juga ragu-ragu akan kebenarannya. Bahkan mereka benar-benar buta dari mengetahuinya. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi bincang sekitar tentang perihal orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang musyrik Mekah.
Yang sebelum ni kita dah baca Allah Subhanahu Wa Taala bawakan bukti macam-macam kan, 3 sampai 4, 5, 6 bukti untuk membuktikan keesaan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya musyrik Mekah ni beriman. Mereka tak beriman juga. Maka Allah Ta'ala ceritakan lagi antara sifat-sifat orang musyrik Mekah ini. Sebaliknya pengetahuan mereka tidak sampai mengetahui akhirat itu. Tak sampai akal dia tentang hari akhirat itu. Walaupun diberitahu. Ini sebab kerana tebal sangat kekufuran. Cerita mati pun tak boleh menakutkan. Cerita besok kamu akan dihimpunkan di akhirat di hadapan Allah berbaris-baris, kemudian akan dibicarakan apa yang kamu lakukan sebelum ni, pun tak boleh mendatangkan ketakutan. Nak cerita apa tu? Tebalnya kekufuran yang ada bersarang dalam hati orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan lagi, balhum minha amun. Mereka itu benar-benar buta daripada mengetahuinya hal-hal yang bersangkutan dengan akhirat yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka telah dengar sebelum itu, kerana nenek moyang mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ramai nabi sebelum itu dah beritahu dah. Nanti kita akan tengok ayat macam mana kita boleh katakan mereka ni dah tahu tentang cerita-cerita hal akhirat. Tapi kerana tebalnya kekufuran mereka kepada Allah Ta'ala, maka mereka tak boleh beriman dan tak boleh percaya. Mereka benar-benar jahil dalam perkara yang ghaib dan tidak mampu untuk mengetahui bilakah waktunya kiamat itu datang. Kejahilan yang demikian mereka akui. Malahan mereka ragu-ragu pula apakah benar kiamat itu ataupun tidak. Oleh sebab bingung memikirkannya, lalu mereka tidak percaya langsung akan adanya pahala dan seksa, begitu pula tidak percaya tentang adanya nikmat dan azab. Maka terang sekali golongan ini telah buta mata hatinya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka ni bukan buta mata zahir ni, tapi ta'mal absar lat fis sudur. Mereka buta mata hati. Sehingga mereka mengatakan, waqala allazina kafaru, dan orang-orang yang kufur itu telah berkata, adakah kalau kami dan juga bapa-bapa kami telah menjadi tanah akan keluar kembali hidup? Ini masalah pun tuan, masalah keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi cerita hari akhirat besok semua akan hidupkan kembali, tak masuk akal bang. Dah mati, bolehlah cerita mati dalam tanah. Ni yang kena tolan dalam bumi, jatuh gaung, terbenam dalam sungai, terbenam dalam laut. Dipikir dengan akal, macam mana Allah tak nak hidupkan balik ni? Tu tulang-tulang dah hancur dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut nak hidupkan balik. Mereka tak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan mereka melihat belum ada lagi zaman tu orang mati hidup balik, tak ada. Jadi macam mana nak percaya pula? Sebab itu keluar perkataan, aitha kunna turaban wa idhaman a inna la mukhrajun. Betul ke bila kita ni dah mati, dah jadi tanah dah. Dah sebati dengan tanah, lepas tu kita akan dikeluarkan kembali daripada kubur masing-masing. Belum ada lagi orang hidup macam tu, dikeluarkan. Dah beratus-ratus tahun, beribu tahun hidup, tak pernah lagi orang hidup balik. Jadi perkataan ni keluar kerana apa? Kerana adanya tidak yakin dalam hati. Sebab apa tuan-tuan? Mereka fikir agama ni dengan akal. Dia tengok khabar mati, tulang tu dah hancur, macam mana nak hancur nak hidup balik ni? Dia fikir dengan akal dia. Sedangkan akal manusia ni terbatas kemampuannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita akal, memang akal ni kuat. Kuatnya akal manusia ni sampai hari ni kadang-kadang agaknya kalau hidup orang dulu, dia tercongang tengok kita hari ni. Congang tengok kita hari ni, kita bercakap dekat Malaysia, orang Thailand dengar suara. Kalau hidup orang dulu dia heran, macam mana orang hebat betul budak ni, kata dia. Dia pun heran. Otik Swiss
Tiba-tiba ada gambar keluar kat televisyen. Heran. Lagi dia heran dia tengok telefon kita tu. Dia buka telefon tu tak ada apa-apa pun, ada garis ya. Ada garis. Tapi telefon tu lebih taat pada orang ni. Suruh copy dia copy, suruh paste dia paste, suruh snap gambar dia snap gambar, diikut dia. Kau hidup orang dulu. Memang pening orang dulu mikir macam mana nak beritahu apa. Kuat ni akal manusia. Sekuat itu pun akal manusia akal dia terbatas. Sebab itulah akal yang sihat sebenarnya adalah akal yang dipimpin dan dibimbing oleh panduan wahyu daripada Allah, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Sebab itu Nabi jelaskan awal-awal lagi, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatu rasul. Kamu takkan sesat kan? Aku tinggalkan dua perkara, kamu takkan sesat selama-lamanya kalau kamu berpandukan lihat dua perkara ni, iaitu kitab Allah Quran dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal ni tuan-tuan, kalau disisihkan daripada agama, daripada Quran, daripada hadis, walaupun dia kuat macam mana pun, satu hari dia akan melakukan kesalahan. Sebab hidup ni, agama ni tak boleh nak fikir-fikir dengan otak. Ada perkara yang tak boleh dipikirkan oleh manusia. Masalah akhirat, macam mana nak fikir? Cuba fikirkan macam mana Allah Ta'ala dah tulang lembu tu nak hidup balik. Cuba fikirkan pakai akal kita. Tak sampai akal kita. Cuba fikirkan macam mana Allah Ta'ala buat neraka tu. Sekarang ni neraka kat mana? Syurga kat mana sekarang? Kan? Titian siratal mustaqim, lebih halus daripada rambut. Macam mana Allah Ta'ala buat? Kalau kita pakai akal kita ni memang tak jadi. Memang kita akan tewas di situ. Jadi akal ni mesti dipimpin oleh wahyu. Jadi yang jadi cacah marbah hidup hari ni sebab ada orang berfikir dengan akal dia dan dia rasa semua betul. Orang ikut. Padahal jauh daripada pimpinan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan sesat. Orang yang selamat yang jadikan Quran, hadis sebagai panduan. Mikir gunakan ayat Quran. Kalau fikir macam saya selalu sebut, apa kejadahnya kita pergi ke Saudi tu, bahasa kasar lah. Apa kejadahnya pergi ke Saudi tu semata-mata nak pusing-pusing batu tu 7 kali? Benda pusing 10,000 habis semata-mata nak pusing. Lepas tu pula jalan 7 kali lagi tu. Kok orang kafir tengok panding nak kita. Orang Islam tu pun ya buat haji buat apa? Pusing batu. Lepas tu tukar baju, pakai tawal dia. Lepas tu dah pusing-pusing batu tu dia kena kulu-kili 7 kali. Lepas tu buat apa? Potong rambut. Lepas tu habis. Orang pun heran. Kalau pakai akal kita memang tak logik lah. Ini macam perbuatan ni macam buang masa. Habis 10,000 tu. Tapi tak boleh fikir macam tu. Kena berpandukan Quran, hadis. Bukan semua perkara otak ni boleh fikir. Ada benda yang kita kena ikut. Sami'na wa ata'na. Itu jadi dengan orang kafir tu. Mana Tuhan nak hidupkan khabar untuk dah mati jadi tulang ni? Dipikirnya kuasa Allah tu macam kuasa dia. Sesungguhnya ayat berikutnya 68. Sesungguhnya telah dijanjikan yang demikian itu kepada kami dan juga kepada bapa-bapa kami sebelum ini. Tak lain itu hanyalah dongeng orang purbakala. Bila mereka kata dongeng purbakala, maksudnya perihal akhirat, berita kebangkitan, semua ni dah diceritakan. Mereka dah tahu dah. Sebab itu mereka boleh cakap, ni cerita dongeng ni dulu-dulu dah pernah dongeng. Nenek moyang kita pun dah cerita benda ni. Tapi tak pernah pun orang mati hidup balik, belum ada seorang pun hidup. Maka keluar perkataan ni cerita dongeng ni. Tok moyang kita cerita dulu. Muhammad pun dongeng sama daripada tok moyang. Dia pun bawa cerita ni. Macam tu lah cerita Sebab itu mereka sebut in haza illa asatirul awalin. Tak lain ini hanyalah dongeng-dongeng purbakala. Ini cerita-cerita dulu-dulu. Kita takkan ada dah hidup balik dah. Dah mati. Kenapa nak hidup balik pula? Kan? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa'urdu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah
bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka semua akan dibawa berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang pada kami seperti mana kami jadikan kamu dulu. Maksudnya dulu kamu telanjang, hari ni pun kau telanjang, berbarislah beramai-ramai kat sini. Dulu kau tak ada selipar, keluar-keluar daripada perut mak, hari ni pun tak ada selipar. Dulu kau belum bersunat lagi, hari ni pun kau tak bersunat. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang kepada kami seperti mana dulu kami jadikan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Bahkan kamu pernah menyangka bahawa sini hari ni tak berlaku, tak ada hari kebangkitan. Allah Taala sebut dalam Quran, besok di hadapan manusia, ni dah dulu hari ni yang kamu ragu-ragukan. Betul-betul ada hari ni. Setelah menyebutkan kejahilan orang-orang yang kufur itu mengenai kedatangan kiamat dan juga akhirat, lalu Allah menceritakan dalam ayat-ayat ini akan sebabnya yang sebenar, iaitu mereka sememangnya tidak percaya akan adanya akhirat, kerana mereka mengatakan, apakah betul kami nanti bakal dibangkitkan dari kubur dan dihidupkan sesudah mati, padahal kami sudah pun hancur menjadi tanah bersama dengan nenek moyang kami yang telah mati lebih dahulu daripada kami. Adakah mereka juga akan dibangkitkan? Kemudian mereka mengatakan lagi, kami dan juga bapa-bapa kami masih lagi mendengar janji yang diberikan kepada kami, yang mengatakan tentang adanya hari akhirat, tapi sampai sekarang janji itu tak kunjung tiba dan hari akhirat tak muncul juga. Laqad wa'idna, kami telah janjikan hari kiamat. Mana ada hari kiamat ni wahai Muhammad? Lama dah ni, puluh tahun berkati tahun tak pernah terjadi pun. Tak pernah berlaku lagi dunia ni musnah sampai kami hidup. Padahal sebelum ni mereka dah melihat banyak dah orang-orang yang dimusnahkan Allah. Tak ada kiamat pun. Orang musyrik Mekah, mana ada kiamatnya? Dulu kamu cakap dijanjikan pada nenek moyang kami pun macam ni juga dulu, tapi tak ada juga kiamat berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya mereka kata ni cerita dongeng ni. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'una awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa ayat ni, taatlah, dengarlah, patuhlah. Qalu, mereka sebut, bal nattabi'u ma, kami hanya ikut ma wajadna 'alaihi aba'una. Ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami hanya ikut apa yang ayah-ayah kami, datuk nenek moyang kami bawa. Awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Walaupun mereka tahu syaitan ni sebenarnya bawa mereka kepada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu perangai orang-orang musyrik Mekah. Mereka tak percaya hari akhirat. Bila tak percaya hari akhirat, maksudnya menafikan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan kekuasaan Allah itu adalah tanda-tanda ciri-ciri kekufuran manusia kepada Tuhan. Kalau kita nafikan kekuasaan Allah, itu dah besar dah salah itu, seperti mana dilakukan oleh orang yang kafir kepada Allah. Maka kafirlah manusia yang tidak yakin dan percaya keesaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku. Tak ada tu dah ramai mati dah tu. Mana kiamat-kiamat tak ada pun yang hidup, seorang pun tak hidup balik. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok ayat dalam surah An-Naml ni, dia banyak membahaskan tentang perkara-perkara hal-hal akhirat, hal-hal ketuhanan. Sudah pastilah surah ini, itu cara kita nak faham kan. Surah ini dia turun di Makkah. Sebab ketika Nabi ni Makkah, yakni sebelum hijrah, yang banyak dibicarakan dalam ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan hari akhirat. Sebab apa? Nak kukuhkan, nak yakinkan orang musyrik Mekah
bahawasanya Allah itu esa satu dan Allah itu berkuasa. Nak kuatkan tauhid manusia dengan Allah. Pada mula-mula Islam datang, pastilah ayat-ayat macam ni diturun di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau Nabi dah pindah ke Madinah, bila di Madinah Islam dah kukuh, dah kuat, maka ayat-ayat Al-Quran kebanyakan yang menceritakan tentang hukum hakam. Negara Islam dah ada pada ketika itu. Umat dah kuat. Sebelum ke Madinah, Nabi di Makkah, Nabi cerita Nabi nak tarik orang-orang musyrik yang tidak beriman dengan Allah supaya beriman dengan Allah. Sebab itu dibawakan ayat-ayat tentang keesaan Allah, tentang hari kiamat, hari akhirat, untuk mengingatkan, menakutkan. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana orang musyrik Mekah dengar perihal tentang hari akhirat, bahkan mereka tak sampai akal mereka buta. Dengar tapi kata ini cerita nenek moyang, tak dipeduli hal-hal akhirat. Bukan Nabi tak cerita tentang mizan, tentang neraka, tentang malaikat, itu di kebaikan, keburukan, ini semua diberitahu. Hal-hal ghaib yang tak sampai pada akal manusia. Itu sebablah dikatakan Nabi itu gila, kerana tebal dengan kekufuran. Nabi bercerita dengan orang benda-benda yang tak boleh dipikir dia orang akal itu. Maka akhirnya antara sebabnya mereka menolak akhirat kerana mereka tak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka dengar dulu. Jadi Allah Taala cerita ayat ni dah lama dah, 1400 tahun yang lampau. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ni pun dengar cerita-cerita ni daripada Al-Quran, daripada para guru kita, daripada ustaz kita tentang hari akhirat, gunanya untuk menambahkan keyakinan, kekuatan iman kita. Nak subuhkan semangat ubudiyah kita, semangat beramal kita, supaya kita jangan jadi buta macam orang dulu-dulu. Nabi ceritakan mereka tak rasa apa-apa pun. Kita pun hari ni kok dia ceritakan hari akhirat, dah tahu syurga neraka, timbangan amal, kita pun boleh tahu reti je. Itu macam sama perangai itu tu. Perangai itu macam sama dengan orang dulu-dulu. Cuma kita tak pernah kata kat Nabi lah, mana ada kiamat macam mana lah dah mati dah jadi tulang nak hidup balik ni wahai Muhammad. Ya kau boleh. Kita tak cakap macam tu. Tapi perilaku kita, perbuatan kita, amalan yang kita buat hari ni, seolah-olahnya macam nak tunjukkan tak ada hari kiamat tu, tak ada hari akhirat tu. Orang menterdarah rasuah juga, orang makan riba juga, orang yang tak tutup aurat ramai juga. Apakah tak sampai perihal akhirat ni kepada mereka, ataupun mereka buat-buat tak dengar? Tahu, tapi tak nak faham. Perangai itu sama dengan perangai musyrik Mekah dahulu yang dengar cerita perihal akhirat tapi mereka tak yakin. Sebab itu akhirnya mereka buat tak tahu je. Jadi kita tuan-tuan duduk dengan Quran, baca Quran selalu, maka hendaknya apabila diceritakan perihal akhirat ini, jauh dalam sudut hati kita ini, cubalah bayang-bayangkan seksanya hidup dalam kubur sementara menunggu akhirat datang. Belum akhirat tuan-tuan, dalam kubur pun dah susah dah. Dalam kubur pun dah susah dah, nak tunggu tak berapa ratus tahun lagi. Selepas kita mati ni tuan-tuan, tak tahu berapa tahun lagi akan berlakunya kiamat. Kita fikir lambat kiamat ni. Tu pun kiamat bangun balik belum tentu lagi selesai urusan kita. Urusan kita takkan pernah selesai sampailah kita ditimbang amalan, wa imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sama ada kita ke syurga Allah ataupun kita ke neraka Allah. Situ kita kekal. Tuan-tuan, besok di alam yang lain kita kekal hidup. Yang itu kono ingat tuan-tuan dan puan-puan, tak ada orang boleh bantu kita masa kita susah di situ. Sebab itulah dalam kehidupan yang singkat ni kita sama-sama nak ingatlah. Dan saya selalu sebut, bila hidup ni tuan-tuan, rasakan dalam hati itu harapan pada Allah tu berpanjangan. Tak salah saya anak Imam Ghazali, anak Imam Syafi'i ke Imam Ahmad bin Hanbal, tanya ayah dia kan, bila kita boleh berehat ni? Ayah dia sebut, kita boleh berehat ni bila kita meninggal ya. Dah meninggal rehatlah. Selagi tak meninggal ni, selagi itulah
Kita kena terus beramal tuan-tuan, percantikkan amalan kita, masukkan dalam hati kita ni setiap saat harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih, apabila dia ditanya perihal tentang orang yang nak mati ni, mana yang lebih afdal perasaan, takut ke harap? Maka Imam Ghazali sebut ketika nak mati sangat, maka yang paling afdal perasaan yang mesti wujud adalah harap, bukan takut, raja. Sebab kalau berani pun mati juga, kalau takut pun mati juga. Jadi harap yang paling penting sekali. Jadi jangan sampai nak mati baru harap. Sekarang tuan, kita dah berharap-harap pada Allah Ta'ala dalam doa kita, dalam munajat kita, solat kita. Mohonlah pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kelak bila Engkau matikan aku, ya Allah, Kau sumbatkan aku dalam kubur, entah di kubur mana aku ni mati, entahkan di Mekah, entahkan di Madinah, entahkan di Thailand, entah kat China, kita pergi rombongan mati kat situ. Allahu alam, Allah Ta'ala saja tahu di mana kita dikebumikan pada ketika itu. Ya Allah, ampunkan segala dosa aku, kan? Hindarilah aku daripada api neraka, daripada siksa azab kubur, himpitan kubur yang orang tak boleh lari. Serengan-rengan himpitan kubur itu, kata Aisyah, seperti ibu yang memeluk erat anaknya, peluk kuat-kuat, kan? Kita pasti merasai itu semua tuan-tuan. Yang boleh menyelamatkan kita di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam setiap saat hidup ni kena letak harapan tu. Nak lepas solat, duduklah sebentar cuma, wiridlah pada Allah, zikirlah walaupun nampak lepak, nampak santai, tapi tatkala kita menyebutkan astaghfirullahalazim, tanamlah dalam hati kita ni sedalam-dalamnya bahawasanya ya Allah, tidak ada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bila perasaan itu kita bawa sampai hari kematian kita, maka Allah Ta'ala akan pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan, insya-Allah. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, ayat yang ke-69. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdusta itu. Jadi bila orang kafir tak setuju dengan Rasulullah, tak percaya hari kiamatnya akan datang, akan berlaku, manusia akan dibangkitkan daripada kubur, tak percaya, maka Allah Ta'ala ajar Nabi, wahai Muhammad, katakan pada mereka semua itu, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Banyak ayat dalam Quran. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tak pernah berjalan dan mereka lihat kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimana keadaannya orang-orang akibat orang-orang yang mendustakan Allah dulu-dulu sebelum mereka dah ada dah. Kanu ashadda minhum quwwatan wa asarul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka lebih kuat daripada kamu semua, lebih boleh memakmurkan bumi ni pada kamu semua, hebat-hebat, gagah-gagah orang tu. Datang kepada mereka rasul-rasul, bawa kenyataan-kenyataan, keterangan-keterangan yang jelas, tapi mereka tak beriman. Maka Allah tak pernah menzalimi mereka, mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Banyak itu contoh ayat tentang, banyak ayat Allah Ta'ala suruh kita jalani. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan wahai Muhammad, jalanlah kamu atas muka bumi ini, maka lihatlah kaifa kana aqibatul ladzina min qabl, bagaimana kesudahannya, akibat balasan Allah kepada orang yang kufur. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang tak percaya dengan Allah, menduakan Allah.
Jadi ada banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh manusia ni, yang dogi-dogi ni jalan tengok. Allah menyuruh Rasulnya mengatakan kepada orang-orang yang mendustakan utusan Allah itu, iaitu pergilah kamu berjalan, berlayar atau melawat ke negeri-negeri yang ada di muka bumi ini untuk memerhatikan dengan mengambil contoh dan teladan akan bekas-bekas peninggalan umat-umat yang terdahulu dari kesan-kesan sejarah mereka, yang mana mereka juga telah mendustakan para utusan Allah. Apakah yang sudah terjadi ke atas mereka? Bukankah Allah telah meleburkan negeri mereka hingga hancur penduduknya? Semuanya musnah disebabkan mereka mendustakan para rasul dan menolak ajaran serta nasihat-nasihat mereka. Beginilah akibatnya orang yang berdosa itu. Kalau kita jalan ke emosi ni sebulan ni, kita akan nampak kesan-kesan peninggalan Jordan, Mesir, Palestin. Ini daerah-daerah banyak kesan-kesan peninggalan para nabi. Ardun nubuwah, bumi kenabian, tempat nabi lahir. Al-Quran menceritakan berlaku banyak dalam Quran tempat-tempat ni. Al-Quran menceritakan tentang Nil, sungai Nil dekat Mesir, tentang Jabal Tursina, tentang lembah Tua tempat Nabi Musa diangkat menjadi rasul, dan banyak lagi kan, patung anak lembu. Ini semua tuan-tuan, gunung Bukit Tursina yang meletup kerana doa Nabi Musa nak melihat Allah. Ini semua ada. Bila kita sampai tempat-tempat macam ini tuan-tuan, kita lihat dengan kepala mata sendiri, kita akan nampak dengan jelas hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah pergi Temerloh-Jaya, lepas ni Masjid Gombau kena buat pergi Mesir lah pula. Pergi Mesir pula ramai-ramai kan. Manjit Bukit Tursina tuan-tuan, tengok macam mana Nabi Musa naik atas bukit tu, kita rasa. Sebelum ni kita manjit Gua Hira kan, itu pun dah maik sekali, lepas tu joran dah tak nak pergi dalam itu. Matu tapak kaki rasa. Orang Bangladesh tua-tua bongkok masa saya pergi tu tuan, naik sampai ke atas tu. Kita sehat-sehat, tak nak naik dah lah tu, cukuplah sekali kan. Itu Gua Hira, dah ada tangga-tangga kan. Pergilah Bukit Tursina, tempat Nabi Musa naik ke atas tu. Atas tu ada tempat munajat Nabi Musa, tempat dia solat munajat. Kemudian ada gereja lah. Di situ tempat naiknya matahari. Siapa nak rabur matahari, manjatlah Bukit Tursina, dia akan dapat topok-topok matahari tu. Lawai kau. Sebab masa tu dia naik daripada ufuk, dia akan warna kuning oren tuan. Saya ingat saya ada tangkap gambar kuning oren. Bila dia naik tu, Masya Allah besarnya matahari. Ini makhluk Tuhan nama matahari. Ketika itu tak ada cahaya lagi, dia tak kuat lagi, tak panas. Kita rasa macam dekat sangat matahari tu. Di sebelah ni besar naik kan, rasa macam boleh tepuk-tepuk lah matahari tu kan. Subhanallah. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak pergi lagi belah-belah Jordan kan, tengok perkampungan Hijr, daerah Sodom, perkampungan tempat-tempat yang Allah Ta'ala dah musnahkan. Fir'aun yang hebat-hebat dulu, mana pergi Fir'aun? Yang tinggal piramid ni, berpuluh piramid tu, kampung tu kan, tak ada. Fir'aun dah lama dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan kehebatan Allah, maka jalanlah tengok banyak tempat-tempat. Akhir-akhir ni pun Allah Ta'ala banyak tunjukkan pada kita. Diberinya tsunami sekali, banjir biasa kat kita, tapi banjir sampai habis puluh-puluh negara, puluh ribu, ratus ribu orang mati, sampai merobohkan rumah bangunan tu, tak pernah berlaku lagi dalam sejarah dunia kita kan. Berapa ratus tahun dah tiba berlaku tsunami. Ini semua ingatan Allah Ta'ala pada kita tuan-tuan. Wala tahzan alaihim wala takum fi dhaiqim yamkurun fi dhaiqim mimma yamkurun. Jangan engkau berduka cita terhadap mereka dan jangan pula sempit dadamu lantaran tipu daya mereka. Ayat ini merupakan pujukan kepada Nabi. Janganlah kecewa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau duka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tak beriman dengan kau. Jangan sempit dada kau dengan sebab tipu daya mereka itu.
Allah Ta'ala bersama dengan Nabi Muhammad. Kemudian Allah menghiburkan Rasulnya itu, janganlah engkau sedih dan berduka cita disebabkan kaummu telah menolak seruanmu dan mendustakan kerasulanmu. Begitu pula engkau jangan menjadi orang yang sempit dadanya dengan merasakan risau atau putus asa dari mendapat pertolongan Allah lantaran menghadapi tipu daya mereka. Kita baca ayat ni cerita Nabi. Allah Ta'ala pujuk Nabi, jangan sempit dada wahai Muhammad, dengan sebab perangai orang musyrik Mekah yang dogi ni. Kadang-kadang dia rancang macam-macam nak menyusahkan kau. Jangan sempit dada wahai Muhammad. Dan kalau kita fikir gitu je sekarang, dia habis kat Rasulullah saja. Sedangkan ayat-ayat Quran ni penuh dengan mukjizat dari sudut bahasa, dari sudut makna. Jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan, jangan baca Quran dengan mata kasar kita saja. Sesekali masukkan dalam hati kita, fikir, cuba resapkan, terapkan apa yang ada dalam ayat tu ke dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat faham. Ni Allah Ta'ala pujuk Nabi. Tak ada orang nak pujuk kita dah. Apa nak pujuk kita? Kita tak ada susah, tuan-tuan. Nabi satu umat, dogi-dogi nak dia pun. Kita pun sama dengan Rasulullah ni. Cuma kita bukan Nabi, tak dapat wahyu. Kita pun ada anak, ada bini, ada beradik, adik-beradik, ada jiran tetangga, ada orang kampung, saudara mara yang kita nak mereka ni seperti mana kita faham agama ni. Kita nak semua. Kadang-kadang sakit jiwa kita, nak sihat dengan adik kita, nak sihat dengan kak kita, nak sihat macam-macam saudara mara kita, dia tak nak dongah. Kadang-kadang fed up tu datang. Ni guna ayat ni. Walaupun ayat ni turun pada Nabi, kita pun buat kerja menyambung risalah tugas Rasulullah SAW. Mungkin dalam skop yang lebih kecil sifat dia, tapi perasaan tu kita rasa juga. Tapi Nabi lebih berat. Kadang-kadang kita dengan anak kita duduk, kadang isteri duduk kata, ya Allah bang, latih botu dengan yang seorang ni. Asalah lagi benar. Macam mana nak cakap lagi? Kan selalu bukan rumah kita. Kita ni lelaki ni sedih ya. Tak ada mikir. Rumah ni jiwa halus. Kadang-kadang dia nasihat anak dogi. Cek kita lah dinyanyi Allah bang, macam mana nak cakap ni? Dogi betul yang seorang ni. Cakap dah. Sempit dada Jangan macam tu, tuan-tuan. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Nak bagi petunjuk ni kan kerja kita. Jangan kita jadi keluh kesah, jadi susah hati. Berdoalah pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Memang dalam ramai anak, tuan-tuan, mesti ada yang lain sikit perangai. Dalam ramai-ramai selera tu, bukan ramai-ramai, memang ramai pun lain perangai. Ni orang tengah semayang ni, di pantai tu kolak-kolak kat luar tu. Kita azan punya kuek ni, datang semayang 3 orang je. Kan? Tu berlaku. Saudara saya, saudara tuan-tuan, kan? Dan kita sayang saudara mara kita, keturunan kita, darah daging kita. Kita nak mereka beriman, mereka yakin dengan Allah. Tapi itu berlaku. Itu orang yang nak lah. Fikir macam tu. Kalau sekadar makan ni time kamu minta, tak ada masalah. Lantaklah kau, sok kau mati, kubur kau, kubur den. Jangan. Memang kubur kau, kubur den. Besok anak-anak kita, isteri kita tu di antara orang yang pertama sekali akan menjerut, menarik kaki kita kalau kita jadi orang yang taksir, orang yang lalai dan abai dalam pendidikan isteri dan anak-anak di muka bumi, tuan. Itu kena ingat, kan? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan mereka mengatakan, bilakah janji seksaan ini akan datang sekiranya kamu orang-orang yang benar. Rasulullah selalu ancam mereka dengan azab, dengan itu. Tanya, tak ada pun azab. Bila kiamat ni berlaku ni? Azab-azab yang kau sebut tu Muhammad, bila datang dicabar Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala ajar Nabi lagi, qul, katakan Muhammad, asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Katakan mudah-mudahan tiada berapa lama lagi akan sampai kepada kamu sebahagian seksaan yang kamu minta disegerakan itu. Allah Ta'ala ajar kat Nabi, kau katakan Muhammad, tak apa, kau sabarlah, tak lama lagi sampai tu dah dokek dah. Bogik benar dengan kau, bogik betul kan? Sungguh ya tuan-tuan.
dalam perang Badar 70 orang pemimpin Quraisy Mekah, orang besar 70 orang mati dalam perang itu. 70 orang mati dalam perang itu. Kamu nak minta azab, dekat dah kata Rasulullah. Perang Badar 70 orang pemimpin dia mati. Belum lagi kiamat tu, Allah Ta'ala dah musnahkan, dah hancurkan sebahagian daripada orang-orang Quraisy Mekah yang dahulunya pernah menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu pagi ni pada tokat. Ayat ni tuan-tuan kita sambung pada minggu akan datang insya-Allah kalau panjang umur murah rezeki. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-72 suratul Naml. Insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi pada waktu-waktu akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Ilmu ni bukan kita punya kan. Kalau ada. Biasa tak ada. Tu ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti di sini tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا محبوبين محترمين في قلوب المؤمنين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. بسم الله.